Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan apa khabar semua pagi dan pagi. So sekali lagi pada malam ni anda bersama-sama dengan saya untuk kita punya sesi apa? Sesi kita borak. Kita nak borak pasal apa malam ni? Kita nak borak berkaitan dengan mental block. What to do? So saya pasti anda semua mesti pernah mengalami situasi situasi mental block ni, situasi yang mana alamak tak tahu macam mana nak buat ni, kan, yang mana pemikiran kita, otak kita yang block kita punya action tu, menjadikan kita tak boleh nak move forward. Okay, so mental block ni saya baca-baca sikit lah, saya baca-baca sikit. Mental block ni ada yang mental block positif, ada yang mental block negatif. Tapi untuk cerita lebih lanjut, kita kena tunggu bersama-sama dengan Cikgu Jinggo pada malam ni. Ya, itu dia, seorang sifu, seorang trainer, seorang motivator yang dah sekian lama dalam industri human development. Okay, so apa pun sebelum tu saya nak pastikan adakah suara saya boleh didengari dengan jelas. Sekiranya suara saya boleh dengar jelas, sila tulis di ruang komen jelas. Warga Facebook Sadi Gamad HQ, apa khabar semua? Okay, alright, so boleh tulis jelas. Okay, dan seperti biasa jangan lupa untuk tag kawan-kawan anda, rakan-rakan anda yang mana buat bisnes ke, tak buat bisnes ke, yang mana ada mental block ke, tak ada mental block ke, tag dia supaya apa? Supaya at least dia dapat satu input pada malam ni dan anda pun dapat satu pahala yang mana anda berkongsi, anda mengajak orang lain untuk menghadiri majlis ilmu. Itu dia. Sekarang ni sangat senang nak dapatkan pahala dengan ajak orang ni. Ajak je, share, kita dah dapat pahala. Okay, so tag rakan-rakan anda dan juga share Facebook live video ni untuk dekat Facebook anda. Dekat Facebook anda. Okay, Rosita Osman kata sangat jelas. Nibrasul Huda Muhammad Tarus, Assalamualaikum jelas. Waalaikumsalam. Okay, Anissa Amila kata tak sabar nak dengar perkongsian dari Cikgu Jinggo. Ya betul, saya pun sebenarnya tak sabar sebenarnya nak dengar perkongsian daripada Cikgu Jinggo. Sebab Cikgu Jinggo memanglah saya punya sifu dan saya every time saya jumpa dia memang dia punya aura tu memang kita lepas jumpa tu kita akan rasa sangat inspiring lah, orang kata inspiring, very inspiring. Okay, so kalau suara saya dah jelas, anda semua dah share, anda semua dah tag rakan-rakan anda, dah tag belum? Tag rakan-rakan anda, share kita punya live di Facebook ni dekat ni. Sebab apa? Sebab inilah salah satu kita punya slot ataupun sesi kita untuk kita nak bantu anda. Sadi Gamad HQ nak bantu anda supaya anda boleh buat sales yang lagi bagus. Kita bukan bantu dari segi teknikal saja, kita bantu dari segi jiwa, kita bantu dari segi mental. Dan malam ni kita nak fokus apa dia? Kita nak fokus kepada mental dan terutama sekali mental block. Okay, so apa nak buat? Okay, jadi saya dah pun membebel selama lebih kurang 5 minit dan saya tengok saya sabar. Sebelum tu saya nak pastikan anda semua dah share. Right, share, pastikan share dekat rakan-rakan anda. Sabar kejap Okay, alright. First, dengar terus terpahat di minda. Ya betul. Okay. Alright, so itu dia kita punya perkongsian malam ni. Jadi saya tak nak buang masa lagi. Saya pun nak dengar perkongsian daripada Cikgu Jinggo. Jadi tak buang masa, saya mau persilakan Cikgu Jinggo. Dipersilakan Cikgu. Wow, terus je. Okey, kali ni. Waalaikumsalam. Khabari waras ke tak waras? Ya, waras Cikgu, waras. Kita sentiasa waras Cikgu. Okey. Sekarang PKP ke tak PKP ke kita alhamdulillah. Okey. Background pun dah berubah kan? Background pun dah berubah sekarang. Background pun dah berubah. Alhamdulillah. Satu hari kita prepare. Saya sebenarnya daripada petang tadi pun dah teruja. Bela lambat ke nak tunggu pukul 9 kan. Okey, jadi apa cerita kita ni? Cikgu. So hari ni kita nak cerita pasal mental block Cikgu. Okay, so mental block ni saya rasa I think semua orang lah ada Cikgu betul Cikgu semua orang akan menghadapi satu situasi yang mana dia akan mental block ni. Betul Cikgu? Okey, betul. Sebelum saya nak kenalkan diri saya nak bagi mental block ni macam mana Rahman bagi tahu ada dua, positif dan negatif. So mental block ni dia akan menghalang. Sebenarnya the mental block ini adalah penyakit psikologi yang duduk di bawah subconscious. Dia duduk di bawah minda bawah sedar dan dia diinstall daripada waktu kecil kita, diinstall oleh 3 benda. Persekitaran, pengalaman, pendidikan. 3 benda tu. Persekitaran, pengalaman, pendidikan. Okey, tulis.
Pastikan anda semua viewers tulis persekitaran pengalaman dan pendidikan. Dan ketiga faktor ini sebenarnya dia akan bentuk kita punya installation dalam minda dan dia akan menjawab bila mana kita nak. Yang tu dia akan halang. Dia akan halang. Okey, jadi kepada kawan-kawan kita di Facebook yang menonton, Rahman izinkan saya berkongsi tentang Cikgu Jinggo boleh? Sebab apa yang saya saja simpan. Apa yang akan berlaku lepas ni ada kaitan dengan the mental block, ada kaitan dengan bagaimana saya memecah mental block, bagaimana saya merobohkan mental block. Dan saya untuk mengatakan Rahman dan juga kepada kawan-kawan kita, kepada Puan Anissa, ya, saya bekerja di bidang yang sama. Saya bekerja bidang yang sama, Rahman, 30 tahun. Saya bekerja bidang yang sama tahun 1992. Dan yang paling best, saya sentiasa bercakap soal current trend lah. Current trend. Sentiasa bertukar-tukar current. Zaman sekarang current begini kan. Bermaksud saya percaya, saya yakin dan percaya bahawa musuh utama manusia, Rahman ialah perkataan apa dia? Aku dah tahu. Musuh utama manusia ialah apa dia, Rahman? Aku sudah tahu. Ni ceramah-ceramah apa ni, pejam-pejam mata nak nangis lah ni kan. Jadi budak-budak sekolah tahu dah. Kan. Okey. Jadi kawan sekalian, sebelum saya nak memanjang lebarkan cerita soal mental block ni, sebab cerita mental block ni, Rahman, ada kaitan dengan apa yang berlaku hidup saya. Rahman boleh share slide sikit, Rahman? Okey, Rahman. Okey. Ini adalah slide saya, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan di Seri Gamat ya. Jadi alhamdulillah. Okey, saya share slide saya. Betul. Okey, ini adalah Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo tu sebagai kawan-kawan sekalian, hari ni tersembang-sembang CGU nak panggil cikgu ke cikgu, Rahman? Saya bukan cikgu. Saya bukan seorang cikgu. Namanya cikgu. Dan saya bukan malam ni saya bukan seorang motivator, saya bukan seorang cikgu, saya nak jadi seorang inspirator malam ni. Bagaimana cara saya bangkit daripada Rahman dalam bahasa mudah, Rahman, saya pernah jatuh terperuk. Apa orang cakap apa? Jatuh tipe tangga. Jatuh terduduk lah kira. Orang empat bagi batu, orang buang angin air cap dan saya jatuh. Saya adalah orang yang jatuh, orang yang bangkit. Bagaimana nak bangkit sekarang ni? Kepada usahawan-usahawan, saya yakin dan percaya pada hari ini Allah jadikan peristiwa, Allah jadikan event untuk mengajar kita dan kita bagi respon. Dan cara kita bagi respon akan menentukan outcome. Ingat, cara kita bagi respon akan menentukan outcome. Dalam konteks apa? Rahman bagi ERO. Event, respon, outcome. Event tu memang Allah dah ajar dah. Hitam, putih, tinggi, rendah, kecewa, gagal, semua event. Tapi kita bagi respon. Kita bagi respon terhadap sesuatu peristiwa berasaskan kepada 3 P. Persekitaran, pengalaman, pendidikan. Itu cara kita bagi respon. Okey kawan sekalian. Okey, jadi kawan-kawan yang masih baru nak kenal, ini Cikgu Jinggo. Alhamdulillah, Rahman, dalam usia Garwa Gaza ni saya nak share pengalaman saya, banyak terlibat dengan media lah. Bila duduk dekat media ni kita menghadap kamera. Bila menghadap kamera ni satu perkataan yang paling best yang saya nak share kongsi ke kawan sekalian, action lah. Action cut. Sebab tu dalam konteks bisnes sebagainya, dalam konteks apa sekalipun, Rahman, saya kongsikan akronim dulu. S pertama ialah bersedia. Dalam konteks apa sekalipun kita kena bersedia. Fizikal dan mental. N adalah motivasi. Motivasi ni, Rahman, guru saya beritahu, Jinggo, motivasi ini tak kekal. Musuh utama manusia bila beranggapan motivasi itu kekal. Dia habis kelas kita habislah. Okey, yang ketiga, orang-orang hebat ini adalah orang usahawan ni adalah orang yang buat persediaan awal. Sebab tu saya nak kongsikan kawan sekalian bagaimana tuan-tuan nak remove the mental block. Awal. Sebab tu kenapa orang Korea kata apa tau? If you on time, you late. Kamu tepat masa, kamu lambat. Sebab tu orang-orang hebat, kalau di barat lah, dia akan bangun 3 hours, 3 jam sebelum waktu kerja. Pukul berapa? Pukul 5. Kerja pukul 8, pukul 6 dah bangkit. Dan burung tidak akan dapat cacing besar kalau keluar lewat, Rahman. Ingat prinsip orang muda ni kepada Anissa, burung tidak akan dapat cacing besar kalau keluar lewat. Ingat, orang-orang usahawan ni. Dan R ialah rajin.
Kau tanya pada saya, ini adalah pengalaman saya ulang balik. Apa juga? Rajin. Sebab orang-orang yang rajin ni, dia akan mengalahkan orang yang pintar. Orang rajin akan mengalahkan orang potensi. Orang rajin akan mengalahkan orang yang berbakat. Ingat, rajin je. Kamu buat sale, kena rajin. Jumpa orang rajin bertanya, rajin. Orang rajin akan mengalahkan orang yang bergulung-gulung degree dia, Rahman. Orang rajin akan mengalahkan orang-orang yang pengalaman kerjanya bertahun-tahun. Sebab, kena ingat, Rahman, saya beritahu kawan sekalian kepada Anissa yang rajin menulis tu. Zaman sekarang komen satu-satu. Zaman sekarang, Rahman, bukan lagi zaman orang cakap soal the big fish akan makan dulu, the big fish akan makan the small fish. Nampak slide saya kan? Saya tak penuh kan? The big fish, orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang yang modal banyak, dia akan kalah orang kecil ni. Tapi zaman sekarang, bila COVID-19 berlaku, seakan-akan sebagai tahu pada Anissa, kepada semua kawan-kawan, Suraya, Kamarudin, saya ulang balik. Zaman sekarang, the fast fish, ikan-ikan yang maju akan mengalahkan slow fish. Berapa ramai usahawan Seri Gamat sekarang yang dah slow. Berapa ramai orang-orang yang terpakat ke mental block. Dulu kamu hebat. Sebab tu saya ulang balik, usahawan-usahawan sebagai tahu, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Rahman, jangan terperangkap dengan jadual training yang penuh-penuh setiap hari tu. Itu dulu, Rahman. Itu dulu. Okay, jadi zaman sekarang, di mana zaman sekarang, zaman the fast fish, zaman-zaman ikan yang laju, dia akan mengalahkan slow fish. Okey, jadi saya beritahu sikit pengenalan saya. Ini adalah Cikgu Jingo. Sebagaimana yang Rahman tahulah, saya ni rakan-rakan orang-orang yang nak kata artis tak artis lah, tapi begitulah kita. Dan ini adalah pengalaman saya dalam bidang latihan. Bermaksud saya nak kongsikan kawan-kawan sekalian, saya committed, konsisten buat kerja yang sama. Bermaksud tuan-tuan nak jadi pakar lah satu bidang, buat kerja yang sama sekurang-kurangnya laman 5 tahun. Dia ambil kira 8 jam kali 10,000 jam. 5 tahun buat benda yang sama baru pakar. Yang ni kadang-kadang Rahman kawan-kawan kita masuk training 2-3 hari sifu kan. Okey. Ini adalah apa yang saya buat sekarang, Rahman. Sikit salam perkenalan. Saya adalah founder untuk sebuah warung makan sahabat di Choket Road, di mana kita menyediakan makanan percuma untuk rakan-rakan yang yang tinggal di jalanan. Satu hari, Rahman, dekat 500 orang kita bagi makan percuma. Dan Rahman, ini adalah pengalaman saya di radio. Ini buku-buku saya, sikit salam kepada kawan sekalian. Ini adalah pengalaman saya bersama saya ada buku tu. Okey. Ini pengalaman saya yang lama saya dengan arwah abang dan Ali Putih. Pengalaman yang panjang kita di program game show. Ini program saya, alhamdulillah kawan-kawan sekalian. Soal kemenjadian saya, ini di TV1. Ini saya di sinar online. Pengalaman lah, bila cakap soal pengalaman depan kamera ni, Rahman, saya kena tutur S dia, M motivasi, A awal, R rajin, T training. Saya adalah orang yang kerap masuk training. Sebab tu kawan-kawan nak jadi orang hebat, malam ni training. Malam ni saya yakin training. Okey, jadi ini adalah pengalaman saya yang panjang juga. Saya di Astro, satu pengalaman paling best saya ingat cikgu ya, berkaitan dengan training tu, saya ingat cikgu pernah beritahu saya yang mana lepas maghrib cikgu cikgu dah setkan satu masa memang untuk cikgu baca buku. Yes, saya baca buku. Saya adalah orang yang baca buku hari-hari. Saya akan baca buku hari-hari dan saya akan beli buku baru seminggu 2-3 buah buku. Sebab saya punya kekuatan saya, itulah dia. Dan akhirnya Rahman, saya nak share sikit. Ini program saya di TV1, program yang panjang di TV1 lah. Dan program ni hampir dekat 6 bulan, separuh tahun dan akan sambung lagi. Tetapi Rahman, perkawan sekalian, saya nak share inspirasi. Ini mulanya saya. Ini adalah bermulanya saya. Saya bermula daripada kisah orang yang biasa-biasa. Saya bermula daripada kisah seorang anak, seorang pelajar, seorang lah yang tak ada apa-apa. Yang ada dalam hidup saya adalah seorang impian. Yang ada dalam hidup saya, Rahman, ada 4 perkara, Rahman. Satu, saya ada impian. Saya ada impian. Walaupun saya bermula daripada kisah budak kelas belakang, alhamdulillah, saya nak bagi tahu kawan-kawan sekalian pada 23 Mei dijemput seorang budak yang dikatakan, saya memang perjuangan saya sebagai tahu pada semua rakan-rakan saya menonton, perjuangan saya mudah saja. Dunia tidak pernah bertanya di mana kamu mula, Rahman. Dunia tidak pernah bertanya kau anak
kau sekolah mana, tinggi mana, you mana, college mana. Dunia tak tanya. Dunia mau melihat keputusan. Raman tak? Dunia tak tanya kau kereta besar, kereta kecil, kau sell macam mana, keputusan. Setuju Rahman? Setuju? Dunia tak tanya Rahman degree apa. Saya ulang balik. Untuk itu saya bagi tahu kepada Anissa yang masih menonton bersama saya, Suraya Kamarudin, stop membanding-bandingkan kamu dan orang lain. Orang-orang yang terperangkap dengan mental block inilah orang-orang yang membanding-bandingkan boleh ke. Ini di antara kluster-kluster. Orang-orang yang terperangkap dengan mental block adalah orang yang terperangkap dengan labeling. Sebab tu saya nak bagi tahu orang hebat. Saya pegang botol lah Rahman ya. Ini dari ilmu-ilmu yang saya baca lah. Rahman, botol ni air penuh tak Rahman? Tak penuh. Sikit je. Okey. Kawan sekalian yang masih menonton bersama saya, boleh share video ni. Anissa, saya nak ulang balik ini ya. Botol ni tak penuh Anissa. Kamu nak jadi hebat Anissa, Amelia, dunia tidak pernah bertanya di mana kamu mula. Dunia tidak pernah tanya kamu tinggi, rendah, gemuk, pendek, berapa. Kamu tengok di hadapan kamu ni, cikgu Jigo, bagaimana agak nasinya budak kelas hujung. Saya budak kelas belakang yang saya 0-0. Kalau orang Jawa ni panggil apa ni? Goblok tenan ni. Faham tak Rahman? Memang kita kalau betul, kalau orang Perak panggil mangkor ni tak jadi. Tapi saya nak bagi tahu kamu semua. Mangkor memang tak jadi. Tapi saya nak bagi tahu kawan-kawan Sergamat, dalam manusia ni, ikan hebat dalam air bukan banyak pokok. Semua orang ada kehebatan masing-masing. Setuju tak? Ikan hebat dalam air. Betul. Macam Anissa hebat macam ni, macam Ahmad Min hebat. Kita ada hebat masing-masing. Kenapa gua nak banding-bandingkan? Dan saya bagi tahu kamu sekalian, musuh utama manusia untuk bangkit adalah labeling. Dengan toksik, dengan suami, dengan mak ayah. Paling teruk bila mana dibandingkan oleh siapa? Authority. Kau tak payahlah buat kerja ni Rahman. Tak payah labeling ni cikgu. Labeling ni maksudnya kita melabel orang ke kita melabel diri sendiri cikgu? Kita dibandingkan dan kita membandingkan. Kita punya bad image ni. Aku tak boleh, tiga kluster. Tak boleh, tak mungkin, tak mahu. Habis, full stop. Tiga kluster. Tak boleh, tak mungkin. Macam botol ni Rahman. Air tak penuh. Kamu nak jadi hebat, kau tanya pada saya, macam mana saya daripada budak yang biasa-biasa, saya ulang balik, dan Rahman tak malu-malu bagi tahu Rahman, ini adalah dunia saya. Saya pernah menjadi seorang homeless. Macam tak percaya kan, kena percayalah. Sebab saya Rahman, nikmat hidup saya yang Allah berikan pada saya very sweet Rahman. Saya dibanding-bandingkan sejak usia kecil saya. Ayah saya nak sangat-sangat saya macam adik-beradik yang lain. Saya tak mampu beri A pada diri saya, pada ayah sebenarnya. Dan saya dibanding-bandingkan dan saya keluar daripada kampung, saya sampai Kuala Lumpur Rahman. Dan sebab tu Rahman tengok kenapa saya kerap ada kat Chocolate Road. Saya terperangkap di Chocolate Road. Saya kena pau di Kuala Lumpur Rahman. Kena pau di Kuala Lumpur. Rahman boleh bayangkan macam mana hidup seorang manusia, lelaki saya, dan pendek, hitam tak tu kan. Kita rendah kecil je. Kat Chocolate Road kena pau di Kuala Lumpur. Rumah saya Rahman, di kalau umur saya 19 tahun, Chocolate Road. Berbumbungkan langit, lantai berpasir, tidur di atas apa dipanggil sebagai kotak. Malam-malam macam di kotak, kadang-kadang kena kejar dengan pondan lagi Rahman. Faham tak? Kena kejar dengan pondan kejar lagi. Kita sebenarnya Allah Tuhanku. Saya kena move. Sebab tu saya bagi tahu kawan sekalian, akhirnya Rahman, kawan-kawan sekalian, ambil inspirasi saya. Sebab tu sekarang kenapa saya buka warung makan. Saya buka warung makan yang menyediakan makanan untuk orang Rahman. Datanglah ke tempat kami. Kami akan mengajar ngaji. Kami akan bagi makan. Kami akan bagi motivasi. Percuma. Akhirnya saya buka laman ngaji. Di celah-celah pusat pelacuran Rahman. Di celah-celah pusat pelacuran. Kita ngaji. Dan akhirnya kita, Cikgu Jinggo keluar TV. Cikgu Jinggo keluar media sebagainya. Dan saya beritahu Rahman, di mana mulanya Zaman. Saya pecahkan mental block saya. Satu, saya beritahu kawan sekalian. Kejayaan, kalau nak ada formula, tolong salin pada Syamira Wildan, saya beritahu, share video ni. Hari ni saya beritahu, hari yang tepat, masa yang tepat, kalian jumpa orang yang tepat. Nak cakap soal perubahan. Perubahan ni tak menarik Rahman. Manusia kalau boleh nak wangi tanpa mandi, pandai tanpa belajar, kurus tanpa diet, kau
Betul juga, betul. Dan dia kalau boleh nak wangi, nak putih tak nak guna keputih kan. Kalau boleh tak nak. Dia tak nak berubah. Tapi saya bagi tahu kamu kamu dengar betul. Akhirnya Rahman saya ulang balik. Saya nak bagi ekspresi Rahman lah. Di mana mulanya kita pecah mental block? Pertama sekali Rahman, air tak penuh. Mulakan apa yang kita ada. Ni dia Rahman. Permulaan kita memecahkan mental block, kita nak bangkit menjadi seorang usahawan. Mulakan apa yang kita ada. Hargai apa yang kita ada. Kamu jangan banding-bandingkan sel kamu dan sel orang lain. Kamu jangan bandingkan kamu dan orang lain. Rahman, jangan bandingkan kamu dan saya, Rahman. Jangan bandingkan. Rahman ada kekuatan Rahman, saya ada kekuatan saya. Setuju tak? Bila Rahman tengok, alamak air aku tak penuh, kamu jadi stres. Kamu nak penuh. Saya beritahu, saya ulang balik. Untuk itu, hargai apa yang kamu ada. Mulakan apa yang kamu ada. Yang kosong ni, Anissa, tolong tulis Anissa. A, paling penting nak berjaya, amati di mana kita sekarang. Tengok sel kita macam mana. Kita kena terima siapa kita sekarang. Satu, mulakan apa yang kita ada, Anissa. Yang kedua, belajar dalam bidang apa yang kita kurang. Okey, saya bagi tahu how to remove your mental block. Bagaimana saya memecah mental block. Saya Rahman, saya nak share lepas ni apa kata mental block. Dan B ialah kenal pasti. Belajar bidang apa yang Rahman kurang. C, paling penting Rahman, apa dia? Cari guru. Cari mentor. Sebab tu dikatakan bahawa burung tidak akan terbang tinggi seekor-sekor. Burung di atas terbang berkumpulan, Rahman. Kalau kamu nak jadi hebat, rakan-rakan kita nak jadi hebat, berkumpulan. Sebab tu saya ulang balik, dalam filem Mortal Kombat dikatakan apa? 3 perkara kalau kamu nak menang dalam game ini, dalam perlawanan ini. 1, Rahman, kamu kena kalahkan ketakutan kamu, Rahman. Ketakutan kita bersarang dalam minda kita. Takut apa orang cakap, terperangkap dengan pengalaman lampau. Sebab tu 3 perkara Anissa tulis, Anissa. 1, kita kena kalahkan ketakutan kita. Kedua, jangan takut minta tolong orang. Sebab tu, saya ulang balik, botol kita ni jangan tutup, Rahman. Kalau kamu tutup, kamu tak nampak di mana kekurangan kamu. Orang lain pun tak nampak. Sebab tu perubahan tidak akan berlaku untuk orang yang ego. Semua okey. Semua okey, Rahman. Cuba buka. Bagi orang tengok, aku lemah. Kita kena menerima, mengakui, modify. Anissa, tolong tulis Anissa. Kena terima aku di mana sekarang. Kalau kalian semua, kadang-kadang saya beritahu, kenapa kita, orang Terengganu panggil apa? Super tula kan? Orang cakap, betul. Sebab kita tak terima kelemahan kita. Untuk itu, kita kena menerima, mengakui, modify. Bila kita nampak yang kosong, kita penuhkan Anissa, amati. Anissa kurang apa? B, belajar dalam bidang apa yang Anissa kurang. C, cari mentor dalam bidang itu. Dan kita baru boleh move. Okey, dan sebagai kamu sekalian, Rahman, lepas ni saya akan tutup slide saya akan kongsikan. Boleh bertanya pada saya terus, boleh share video ni. Saya yakin malam ni berhabis-habisan kita. Okay. Dan akhirnya saya ulang balik, Rahman, 4 perkara yang menjadi kekuatan saya. 1, pada usaha sebenarnya. 1 ialah matlamat. Matlamat yang paling baik, saya ulang balik. Orang tidak ada matlamat macam orang main bola tianggo, tak ada. Sebab tu kadang-kadang sebagai tu kenapa rakan-rakan usahawan kita nak mulakan. Hidup kita ni macam ni. Saya nak kongsikan, Rahman, saya kongsikan macam ni lah. Dia ada 7 level, Rahman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Level 1, ingat Rahman ya, Anissa tulis, adalah orang yang acuh tak acuh. Jelas ya? Level yang kedua adalah orang yang ada niat, tak buat apa-apa. Level yang ketiga adalah orang yang mula plan, merancang, juga tidak buat apa-apa. Level yang keempat adalah orang yang bertindak. Level yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, dia committed dan disiplin. Level yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Capai target. Yang ke-7, apa dia? Giving. Memberi. Sebab tu Rahman, kamu nak jadi hebat, kamu kena ambil prinsip, Rahman. Level pertama, acuh tak acuh. Orang cakap
Tak dengar. Sebab dia ego. Sebab perubahan takkan berlaku untuk orang tak terima. Mana boleh. Level yang kedua, niat saja. Tanpa ada apa-apa perancangan. Masuk perancangan, dia patah balik kadang-kadang. Dia patah balik sebab matlamat tak ada kan. Matlamat tak ada. Tindakan, committed and discipline, target dan juga akhirnya the power of giving. Kawan-kawan sekalian yang bersama saya, akhirnya goal yang baik. Kenapa ada orang mudah putus asa, Rahman? Sebab tak ada matlamat. Matlamat yang dia ada pun tak ada 3P. Tulis 3P, Rahman. Paling penting, P pertama, matlamat personal. Matlamat personal. Jangan hidup dengan matlamat orang lain. Bila kamu hidup dengan matlamat orang lain, kamu jadi stres. Kamu tak dapat, kamu stres. P yang kedua, bila apa yang kita buat ini bukan passion kita. Bukan passion kita, bukan passion. Yang ketiga, bila tidak ada apa yang dipanggil sebagai, Rahman, profitable. Apa itu profitable, Rahman? Apa itu profitable? Profitable ialah apa dia? Untung. Aku buat ni apa untung dia? Aku buat ni apa untung dia? Kalau kamu tidak ada 3P, kita akan patah balik. Berapa ramai orang sampai di sini patah balik sampai mental block. Berapa ramai orang yang kadang-kadang sampai tindakan komited dia patah balik sebab dia tak ada purpose, tak ada matlamat. Matlamat yang paling baik sebagai Rahman ialah matlamat yang ada perkataan ini. Saya ulang balik, ini saya. Kau tanya pada saya, apa ni, Rahman? The big why. The strong big why. Kau tanya pada saya, Rahman, ini dia. Satu adalah matlamat. 3 circle macam ni. Saya buat bulatan. Circle di atas what, how and why. How ialah tindakan. How ialah sale. How ialah training. How jumpa orang. How ialah proses. Tapi dalamnya apa, Rahman? Why? Kenapa kamu nak jadi hebat? Lagi penting, bagaimana kamu nak jadi hebat? Kenapa Rahman nak jadi hebat? Kenapa Anissa nak jadi hebat? Kenapa Syarina nak jadi hebat? Kenapa apa lagi nak tegur nama ni? Kita punya bos ada masuk tak? Ada tadi Puan Has. Puan Has, kenapa nak jadi hebat? Why? Kalau tanya saya pada Rahman, saya mahu nak jadi hebat. Saya mahu nak jadi hebat. Kenapa, Rahman? Bukan soal fulus, Rahman. Saya nak bagi tahu ayah saya. Pasal muzik sikit kan? Saya nak bagi tahu ayah saya. Ayah, satu masa ayah akan tengok macam mana saya drive diri saya nak keluarkan buku, saya nak keluar TV. Dan Rahman, ini adalah pusat pengajian saya terakhir, Rahman. Saya nak, dekat mana tu, Rahman? Nampak tak? Nampak. Dekat mana? Dekat Perth, Australia. Yes. Rahman boleh bayangkan, Rahman, macam mana kisah budak mangkor, macam mana kisah budak tak jadi, macam mana kekuatan why yang saya gunakan. Pagi, petang, siang, malam saya bagi tahu kamu. Pagi, petang, siang, malam saya cakap soal impian saya. Pagi, petang, siang, malam saya tengok matlamat saya. Personal, personal passion dan profitable. Profitable yang paling best adalah ada, tulis Anissa, emosi dan juga spiritual. Emosi dan spiritual. Jangan menjadi orang yang hebat sebab nak suruh orang kata kita hebat. Kamu akan fail sebenarnya. Kita nak Allah menilai kita. Saya ulang balik. Kau tanya pada saya, kepada Anissa, macam mana saya keluar dari kerangka saya daripada orang yang terperangkap dengan kekuatan Y factor. Jadi Rahman, pada Anissa yang banyak komen-komen ni, insyaAllah, Syamira, kekuatan semua manusia. Find your big why. Rahman ada big why, Rahman? Ada big why tak? Ada. Apa dia? Boleh share sikit? Boleh juga. Saya punya big why sebenarnya lebih generic sikit je kot. Tapi saya punya big why dia macam ni je kot. Saya membesar, saya banyak terpaksa belajar sendiri je kot. Sebab pembelajaran tu macam susah nak dapat. Okay, good. Jadi saya punya big why tu lebih kepada untuk memudahkan pembelajaran belah sebenarnya. Okay, good. Supaya orang lebih mudah nak belajar. Jadi Rahman berpeluang untuk coaching dengan Cikgu Jinggu nanti Saya akan clearkan big why Rahman. Big why Rahman tu dia kena pergi lagi. Kekuatan saya Rahman dua, Rahman. Satu, big why saya ayah saya. Saya nak sangat-sangat buktikan pada ayah saya bahawa ayah silap membanding-bandingkan saya dulu. Yang kedua, Rahman, mungkin Rahman pun tahu kan,
saya kehilangan 4 orang anak. Pernah dengar tak? Tahu tak? Pernah dengar ke? Pernah dengar kan? Jadi saya hilang 4 orang anak. Dan kepada kawan-kawan yang menonton, kadang-kadang nikmat Allah bagi daripada kegagalan ini. Saya gagal, total gagal. Nikmat kegagalan yang Allah berikan pada saya, ya Allah, ya Tuhanku. Saya kongsikan buku yang saya baca ni, Rahman. Tajuk buku ni apa, Rahman? Dendam yang positif kan? Dendam yang positif. Saya baca, saya memang gagal, kehilangan anak, dan big why saya ialah saya nak buktikan pada anak saya, ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku jadi orang amat-amat hebat. Aku jadi orang hebat, nak bantu orang. Sebab saya nak bukti bagi tahu anak saya sebenarnya, Rahana, Abi hebat. Haris, Abi hebat sebenarnya. Abi hebat. Saya mengalami penceraian yang mungkin penceraian ini tidak mendamaikan saya, Rahman. Saya tak dibenarkan jumpa anak, tak dibenarkan tengok anak, tak dibenarkan berhubung dengan anak seketika. Dan saya menjadi orang yang meletakkan why factor yang amat kuat. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak buktikan pada anak aku sebenarnya. Nak buktikan pada Rahana, Abi hebat. Sebab tu saya bergerak bukan sebab saya nak buktikan pada orang. Saya nak keluar TV, saya nak bagi tahu orang aku glamour, tak. Sebab saya suruh anak saya tengok. Saya suruh anak saya tengok aje. Okey, Rahman jelas mana? Rahman jelas. The big why. The big why and the big how and the big what. Percayalah, padam bab tu. Okey, saya padam bab tu, ada komen sikit. Anissa, akhirnya yang kedua, Rahman, bila kamu dah ada goal yang hebat, matlamat ini mesti ada. Matlamat ini kena buat vision board. Matlamat ini kena tulis. Matlamat kena tampal. Matlamat kena bercakap. Matlamat kena bagi tahu orang, Rahman. Matlamat ini kena buat vision board. Sebab sekarang ni kawan-kawan di Seri Gamat, InsyaAllah ini mungkin pertemuan pertama kita. Bukan yang terakhir, Rahman, ya. Bukan yang terakhir. InsyaAllah akan datang murah rezeki kita buat offline. Lagi nampak, ya. Dan saya bagi tahu kepada Anissa dan kawan-kawan sekalian, ambil matlamat kamu, sebab zaman sekarang bukan lagi zaman orang mengejar impian. Zaman sekarang orang menjemput impian datang. Kamu nak apa sebenarnya? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Saya punya impian saya gila-gila, Rahman. Nak pergi luar negeri, nak keluar buku, nak keluar TV, dan saya nak tinggal di Mekah juga. Gila-gila punya impian. Akhirnya saya bagi tahu, Rahman, luar biasa. Saya visualkan impian saya. Saya letakkan 3P ni. Akhirnya PARTH. Apa tu? The pathway. Orang-orang hebat, saya ulang balik ke kawan sekalian, adalah orang-orang yang sanggup membayar harga perubahan. Roadmap. Dia mesti ada roadmap, mesti ada peta dia. Bulan ni apa? Bulan ni apa? Bulan ni apa? Saya belajar, Rahman. Bulan ni nak buat apa? Bulan nak buat apa? Ambil STPM, masuk universiti. Saya adalah orang yang cakap soal BMC saya, pemetaan visual saya. Seterusnya adalah why factor. Dan last sekali, Rahman, ialah hope. Yang paling penting, berkawan usahawan kita, kamu jatuh macam mana sekalipun, saya ulang balik, kita gagal bermaksud Allah sedang mengajar kita erti bersyukur sebagainya. Dan daripada situ saya bagi tahu, Rahman, why factor saya ini pengalaman saya dengan Rahman lah. Saya ke penjara, saya bukan jadi banduan, ya. Saya dijemput duduk, bercakap dengan banduan-banduan, dengan warden kiri kanan. Cikgu Jinggo, tolong share dengan mereka, Cikgu Jinggo. Berikan mereka harapan. Berikan mereka harapan. Hidupkan matlamat, hidupkan pathway. Akhirnya saya bagi tahu, Rahman, ya Allah, very sweet. Saya akan simpan gambar ni. Akhirnya 2 orang dapat SPM 6A, kan. Saya bayangkan bahawa rakan-rakan hebat yang menonton video ni, semua anak-anak kita, circle kita, Allah jadikan kamu hebat. Jangan yang memerangkap kita adalah mental block kita. Tunggu sebentar lagi saya akan kongsikan. Semua orang hebat daripada situ. Sebab kalau tengok kat pasar malam, kan, orang jual belon, Rahman, kan? Orang jual belon. Pakcik jual belon tu, dia akan lepaskan belon berbagai-bagai warna ke atas, kan? Betul, Rahman, kan? Tiba-tiba seorang muda datang. Pakcik, kenapa dalam banyak-banyak belon tak ada warna ireng? Warna hitam tak ada. Adakah warna hitam tak naik? Jawapan pakcik tu, yang menaikkan belon bukan warna belon tapi isi dalam belon. Yang menaikkan belon, Rahman, bukan warna belon. Yang jadikan kamu hebat bukan soal warna, bukan soal kamu tinggi, rendah, gemuk, pendek, bukan soal kereta besar. Soalnya isi dalam kamu. Rahman, kamu jadi orang hebat. Anak muda, kan, saya ulang balik. Kamu umur berapa, Rahman? 25? 31 tahun ni.
Ya, orang muda. Seulang balik, kamu kena ingat, yang jadikan Rahman hebat bukan soal degree Rahman, bukan soal itu. Isi dalam. Akhirnya Rahman, saya belajar dan saya runtuh semua mental block saya. Tunggu sekali lagi, jangan ke mana. Akhirnya saya balik sampai peringkat ke-7. Dah capai target. Saya mula pergi ke Circuit Road, berkongsi dengan harapan dengan semua orang, bersembang, buat dakwah-dakwah jalanan. Akhirnya impian saya nak buka warung makan, nak buka pusat pendidikan Allah benarkan. Akhirnya saya buka laman ngaji. Emang nak mengaji kat Circuit Road, nak mengajar balik kat Circuit Road. Akhirnya Rahman, saya sampai ke keinginan saya keluar surat khabar dan akhirnya saya stop slide saya. Sekarang saya kongsikan. Okey, faktor apakah yang menjadikan kita tak jadi? Saya padam ni. Rahman, ada soalan sekarang Rahman? Okey, ingat Rahman ada 4 perkara tadi. Satu ialah goal, kedua pathway, ketiga ialah road Y factor, keempat ialah hope. Okey, sekarang apakah punca kenapa kadang-kadang kita dah buat macam-macam tapi tak berjaya juga? Apa sebenarnya mental block ini? Kawan-kawan sekalian, sekarang Rahman dah pukul 9.42. Sampai pukul apa kita Rahman? 10 suku atau 10 setengah? Pukul 10. 10. 10. Okey, sekarang pukul 10. Sekarang saya akan share the mental block. Tadi tu dah share kan? Saya dah share tadi. Nak bagi tahu, jangan ada limited belief. Jangan ada limited belief. Okey, cerita dia macam ni. Satu hari ada seorang saintis ambil katak. Dia uji pada katak. Sebab katak ni haiwan yang boleh adapt dengan persekitaran. Dicampal air panas, katak terlompat. Kedua, dia ambil 4 ekor anak katak. Dibiarkan 4 ekor anak katak itu bermain di kawasan air yang sejuk. Air sejuk ialah zon selesa kepada katak. Betul? Katak bermain-main sinaman. Dalam ni ada WeChat, Instagram, Facebook, Twitter, Mobile Legends, PUBG, Dota. Wow. Apa lagi? Bigo, TikTok, Running Man, BTS. Semua best-best. Semua best-best. Tiba-tiba api dibakar di bawah. Bila api dibakar akan hebat depan saya. Apa jadi pada air itu? Berangsur-angsur panas. Ingat rakan-rakan sekalian, orang-orang yang terperangkap dengan mental block, dia takut dengan GPS. Apa tu? G, gagal. Dia takut gagal. P, orang-orang yang kena penyakit mental block takut dengan perubahan. Dan S adalah apa dia? S ialah susah. Nur Hawani, saya jawab dia. Okey, ingat Nur Hawani. Ingat, 3 perkataan ni menjadikan ramai orang yang duduk kat sini Rahman. Takut gagal, takut perubahan, takut susah. Macam Rahman pun sama kan. Buat training kalau nak senang-senang aja. Betul. Kalau training nak senang-senang aja. Betul tak? Mesti setuju. Kalau boleh tak nak yang mencabar-mencabar ni. Alamak, leceh lah. Kita nak takut gagal, takut perubahan, takut susah. Rahman dan juga Nur Hawani, ini adalah metafora. Bila api dibakar di bawah, ini adalah air zul selesa. Kata A, pelajar A, pekerja A, semua staff Serigamat, kamu terus keluar kawasan ni. Kau tanya pada saya, Syamira, kamu kena berani. BRAVE, apa dia? Berani untuk tinggalkan zon selesa. Apa ramai orang-orang yang terperangkap di sini sebab takut. Apa ramai orang di sini, dia bukan tak tahu Rahman, bukan tak tahu, dia mesti tinggalkan, tapi dia takut. Yang kedua, dia takut apa orang cakap. Sebab tu saya ulang balik. Yang ketiga, saya ulang balik, dia takut dengan pengalaman lampau. Aku pernah buat sale macam ni, aku fail. Aku buat ni, aku fail. Saya ulang balik kawan sekalian. Kegagalan, bila kamu gagal, jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Jangan jadi mangsa, jadi punca. Yang jadi punca. Okey, Rahman, akhirnya kata A keluar. Kata A berjaya. Apa ramai orang, sebab tu dikatakan bahawa life begin bila mana kamu berani keluar zon selesa, Rahman. Ramai kawan-kawan kita sekarang COVID-19 dah hampir setahun. Apa ramai duduk kat sini menunggu waktu yang tepat untuk berubah. No, saya ulang balik. Dan saya bagi tahu Rahman, saya yakin Rahman pun dia terlalu cepat cakap lah. Kita dah mula buat live video pada bulan berapa Rahman? April 2020. Dah buat dah kan?
Kita dah buat dah, YouTube dah buat dah. Di kalau online kita mulakan terus. Saya yakin, saya ingat April 2020 kita dah buat dah. Akhirnya kawan-kawan sekalian, kita mental block. Akhirnya api dinaikkan 20. Dipanaskan api tu dekat air ni. Kata B, kata A keluar, kata B tunggu. The symptom of the mental block. Ditunggu dulu. Kenapa keluar kawasan ni? Sampai 40 Rahman, air semakin panas, sales semakin kurang. Beralasan lagi. Kau boleh lah, kau boleh lah, kau cantik, kau boleh lah, kau pandai. Banyak sangat alasan untuk membetulkan diri sendiri. Sampai 60, akhirnya kata B tunggu, alasan tunda Rahman. Kata B adjust lagi. Orang-orang yang ada mental block ini dia adjust lagi. Yang penting dia tak nak keluar kawasan ni. Kawasannya amat-amat selesa. Setuju Rahman kan? Amat-amat selesa. Sampai 80 Rahman, air dah panas. Kamu nak keluar, Syamira, kamu nak keluar akhirnya. Kamu hilang kekuatan. Kamu dah habis. Jadi itu pada Syamira, pada Anissa, pada semua kawan-kawan yang menonton, please, bila Allah berikan signal, tinggalkan zon selesa kamu. Allah beri pasir, kita elak. Allah beri batu, kita elak. Jangan sampai Allah turunkan tsunami kehidupan. Kamu tak dapat elak lagi. Dan kata C nak keluar, tak jadi keluar. Kawan kata B tarik dia. Toxic, kawan-kawan toxic tarik. Kata D dah keluar. Akhirnya dia tengok tak best, dia masuk balik. Sekarang Rahman, saya nak kongsikan apakah itu mental block dan bagaimana kita nak remove. Jelas ya? Okey, jadi kawan sekalian, dah masuk fasa ketiga ni. Fasa ketiga dah masuk dah. Okey, sekarang apa kita mental block? MB, mental block. Mental block adalah penyakit psikologi yang tinggal secara selesa di dalam minda di bawah sedar. Dan mental block ada yang positif. Macam saya Rahman, saya tinggal di Coket lama. Saya tinggal, aku nak bagi tahu kepada Syamira, di kawasan-kawasan pelacuran, kawasan-kawasan pondan. Tapi kenapa saya sakokok pun tak? Apa yang menghalang saya untuk buat benda-benda yang bukan-bukan tu? Apa dia Rahman? Mental block. Mental block yang positif itu yang menghalang saya. Bila saya nak buat, no. Saya akan installation pada keluarga saya membatasi saya. Nak sakokok, no. Nak pergi ni, no. Kau bayangkan cabaran. Apa kita mental block? 10 minit yang terakhir, saya bagi tahu ada 6 MB. Mental block. 1, bad image. Bad image ini Rahman ialah gambaran minda kita terhadap siapa kita. Tak boleh. Tak bisa, tak mungkin. Saya ulas nanti. B kedua, bad environment. Pengaruh persekitaran. Kenal pasti apakah faktor-faktor yang menjadi persekitaran yang menghalang kita. Sebab tu bila kita nak jadi orang hebat, ingat kena buat observation, obstacle, option. Apa tu Anissa? 3 perkara. Observation, obstacle, option. Dia mesti ada obstacle. Seterusnya Rahman adalah bad experience. Pengalaman lampau yang menjadikan kata B tak nak keluar. Aku pernah buat, tapi aku gagal. Aku pernah cuba, aku diketawakan. Aku pernah buat live video, orang tak tengok. Aku malu sebenarnya. Seterusnya adalah bad system. Bad system bila mana tuan-tuan merasakan tuan-tuan dah tahu, ego. Seterusnya adalah bad reference. Team yang salah. Last kali bad spiritual. Okey, sekarang yang terakhir, saya akan buka prop saya macam biasa Rahman. Nampak tak yang ni? Ingat tak? Cikgu Jinggo saya bila saya baca buku banyak ni, saya banyak belajar banyak benda baru kan. Okey. Saya letakkan 6 ini ialah mental block. 1, 2, 3, okey. 4, 5 dan 6. Okey, kepada kawan-kawan kita yang menonton, okey, saya bayangkan begini. Last kali topik how to remove your mental block. Okey, ini Rahman. Saya nak tengok soalan sikit kepada Cikgu Faiz. Ada buku tak untuk semua pemuda? Yes, ada buku. Ada buku. Ini matlamat kita Rahman. Bola ni matlamat kita. Kamu pergilah macam mana Rahman. PH, bos buat training, macam-macam training buat. Dan saya Alhamdulillah Rahman, saya banyak buat training untuk produk lah. Produk Sabanas Coco, sebut je lah. Produk My Fiber. Saya buat coaching gila-gila punya.
Ubat kuat, ubat kuat pun sama saya juga. Ubat kuat mana cikgu? Oh, jangan cakap lah. Semua abang-abang kuat. Wow. Sensitif. Cikgu Jinggo jadi ikon. Jadi Cikgu Jinggo buat ceramah untuk ubat kuat kan. Okey, tak apa cerita lain. Okey, ubat kuat. Okey, inilah impian kita sampai ke bawah. Kamu buat macam mana, baca buku macam mana Faiz baca buku macam mana pun Amila, tak sampai ke bawah. Terperangkap ke mental block. Ini orang panggil sebagai the fixed mindset. Fixed mindset, bukan growth mindset. Ada dua, growth and fixed. Growth ialah berkembang, fixed menyerah pada takdir. Untuk itu, kawan sekalian, tarik keluar. Masa saya lagi 10 minit, bermaksud kita kena buat sekali lagi, nampak gayanya. Wow. Tarik keluar, Rahman. Boleh kat sini tengok. Pada hari ini, pada semua kawan-kawan yang hebat depan saya, lepas ni tak cukup sini boleh add Cikgu Jinggo di TikTok, Cikgu Jinggo Instagram, Cikgu Jinggo Facebook, Cikgu Jinggo. Tarik yang pertama. Jangan banding-bandingkan kamu dan orang lain. Syamira, jangan banding-bandingkan kamu dan orang lain. Kamu tengok Cik B tu kan? Cik B tu dah pendek hitam, lepas tu tolong. Tapi sale-nya juta orang tengok video dia. Sebab dunia tak tanya pun kau pendek ke hitam bergemuk, tak tanya pun. Cik B tu hebat orangnya. Betul, hebat orangnya. Dunia tak pernah tanya pun kamu. Untuk itu, pertama sekali, jaga minda kamu. Dalam minda kita ni, bersarang-sarang, saya ulang balik. Dengar Mira. Mira tu dengar tu. Siapa Mira ni? Jangan banding-bandingkan kamu Mira. Kamu tak pernah cakap orang putih ke? Taylor ke? No. Dunia tak tanya. Please. Saya pun sama ada mental block. Dah pendek, hitam pula tu kan. Dulu. Okay. B seterusnya Rahman adalah bad environment. Kadang-kadang kita nak keluar kawasan ni, semangat nak keluar. Tapi kadang-kadang toksik pula. Toksik yang paling teruk siapa dia Rahman? Authority, adik-beradik, mak ayah. Kawan-kawan sekalian, kalau kawan-kawan toksik, kamu boleh change your circle. Kalau adik-beradik macam mana? Adik-beradik, change your mind. Tulis, change your mind. Kamu jadikan orang kutuk kamu, orang hina kamu sebagai kekuatan, sebagai dendam yang positif. Mana buku saya ni dia. Ni dia. Buku ni kan. Dendam yang positif. Kau kutuklah aku Rahman, kau kutuklah aku. Selagi kau kutuk aku, selagi aku naik level. Kau marah aku naik level. Yes, Rahman, akhirnya Rahman tarik keluar. Bisnya environment, experience. Jangan terperangkap dengan kegagalan. Saya orang gagal. Rahman, ini usia-usia saya ni, usia-usia bapak-bapak lah ni okay. Saya gagal Rahman. Saya tak jumpa ayah saya dekat 15 tahun. Saya marah ayah. Saya tak jumpa anak saya pun dekat lama juga. Tapi saya orang yang terperuk, orang yang terponyok, apa lagi? Terponyok, terperuk, apa lagi Rahman? Yang tapi saya bangkit. Saya kawan-kawan sekalian, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Sebab tadi keluar. Dan yang paling best, jangan terperangkap juga dengan pengalaman yang positif. Sale yang banyak. Pujian, buang pi jadi apa? Pujian, buang pi jadi apa? Rahman? Pujian, buang pi jadi apa? Ya, pujian. Wah, sale juta-juta. Orang PKP, sale banyak. Wow, orang puji, bos puji. Buang pi. Pujian semata-mata. Tadi keluar. Bistronya adalah bad system. Sistem ini saya beritahu, topik ni agak panjang sebenarnya. Saya ringkaskanlah. Belajarlah. Rendahkan diri. Kita kenal pasti di mana kita mula. Kita ABC kan orang lain. Cari mentor. Amati, turuti, modify. Kau nak jadikan saya mentor pun boleh. Silakan. Bermentorkan Cikgu Jinggo. Macam mana ubat kuat. Kita pun bermentorkan abang-abang tu kan. Jadi bagi kita kesalahan, belajarlah. Saya belajar. Tarik lagi. Bistronya Rahman adalah bad reference. Pastikan circle kita circle yang positif. Kawan-kawan di kiri kanan kita, kawan-kawan yang membantu kita. Sebab burung tak terbang tinggi seekor-seekor, burung terbang berkumpulan. Lagu pun sedap kan. Rahman dengar tak lagu saya ni? Dengar. Okay, last sekali lah. Pasal lagu kuat sikit lah, bagi deep sikit lah. Last sekali. Saya jelas dan saya tahu dan saya faham. Punca kita gagal adalah bila mana kegagalan kita berurus. Ini soal hati Rahman. Bad spiritual. Macam mana hubungan kita dengan Allah? Macam hubungan kita dengan kawan-kawan?
macam mana hubungan dengan mak dan ayah. Saya jelas dan saya faham dan saya buat kesimpulan. Bertahun-tahun saya bagi tahu kawan-kawan sekalian, saya meletakkan hati yang hitam. Kebencian saya pada seseorang yang sepatutnya tidak. Ayah saya. Saya benci. Saya ketika begitulah. Saya menjadikan dendam itu. Saya buat macam-macam saya buat. Tapi kenapa Allah tak bagi Rahman? Saya buka camp. Saya buka training center. Tak jalan. Buat ni tak jalan. Kenapa Allah tak mudahkan hidup saya? Rupa-rupanya satu lagi mental block yang sangkut. The bad spiritual. Saya menjadi orang yang dendam. Bila mana Allah tarik nikmat saya berkeluarga, baru saya jumpalah Tuan Guru tu. Tuan Guru, sepatah kata Tuan Guru ubah hidup saya lah. Cikgu, balik kampung jumpa ayah minta maaf. Cikgu, balik kampung, ini sesi panjang ni kan, tak apa, kita ambil lagi 2-3 minit je. Balik kampung, jumpa ayah. Itu aja dia beritahu. Dan saya tidak pernah tahu tan jelas bahawa selama ni gangguan perubahan hidup kita ialah gangguan bila mana kita meletakkan soal nilai, adab, etika di bawah. Dalam konteks kerja, si korupsi macam mana, kita copy and paste macam mana, menipu bos macam mana, soal hati. Bila mana saya dengar, duduk, bermula hidup saya Rahman, bila mana saya jumpa ayah, cek minta maaf. Bermula perkataan maaf itulah Rahman. Sepatah kata ayah saya, Ron, kembalikan Quran. Kembalikan Quran. Kerja kerana Allah, bercakap kerana Allah, berdiri kerana Allah. Seakan-akan saya menarik mental block yang terakhir Rahman. Lepas itulah Rahman tengok seakan-akan Allah memudahkan. Saya nak share pada Rahman ya. Saya akhirnya, itu benda yang best. Saya tulis buku Rahman ya. Buku saya ni terbit sendiri Rahman. Syarikat sendiri. Bermaksud kadang-kadang ni kawan-kawan sekalian, Allah tahan nikmat kita ni sebab Allah nak tu bagi kemudian. Kamu clearkan mental block kamu. Akhirnya buku-buku ni keluar, tulis sendiri, edit orang lain lah kan. Cetak, tapi syarikat sendiri. Masyuk sendiri. Saya boleh masyuk sendiri. Dan saya dapat buah buku. Rahman tahu tak? Buku ini Rahman dekat 6,000 setahun. Buku yang kedua saya bagi tahu kamu, Rahman dekat 5K, dan buku ketiga, terus buku ketiga saya ke Indonesia. Rahman boleh bayangkan tak macam mana. Bermulanya bila mana saya runtuhkan kesemua mental block saya. Yang paling penting, hubungan dengan Allah, dengan mak dan ayah. Itu paling penting. Jangan ada gramji. Akhirnya kawan sekalian, tepat pukul 10, ada soalan, kau tanya Syamira, tanya kekuatan apa. Semangat kita terletak pada matlamat Syamira. Semangat kita terletak kepada niat kita. Niat itu mestilah ada kaitan dengan emosi. Niat itu mesti ada kaitan dengan emosi yang menguntungkan. Bila Syamira tak ada matlamat, niat tak ada, kita akan mudah hang. Okey, jadi clear mental block insya-Allah. Okey, Rahman, saya sampai di sini. Kalau nak buka soalan pada kawan-kawan, boleh. Ada soalan, saya mana ya? Saya cari jap, lupa dah hilang tak jumpa mana. Nak jadi mentor daripada Nur Hazwani Zulhaimi. Cikgu, macam mana untuk sentiasa bersemangat? Semangat kadang naik dan kadang kadang turun. Cikgu, sebelum saya beri cikgu untuk jawab soalan cikgu. Sebenarnya kita dekat Sarigama HQ juga cikgu, kita ada slot setiap hari Selasa 30 minutes extra cikgu. Dalam slot tu kita cerita, kita fokus more on business. Dan semalam saya dah cerita berkaitan dengan motivasi bangkit selepas raya cikgu sebenarnya. Dan saya dah bagi 5 langkah, 5 action yang boleh kita buat untuk kita tingkatkan motivasi kita. So antara action tu yang saya bagi dalam tu cikgu ialah senyum selama 10 saat. Nombor 2 ialah bantu orang. Nombor 3 ialah take a walk. Nombor 4 ialah makan makanan yang good food. Dan yang terakhir sekali ialah maafkan orang sebelum tidur. So itu adalah antara tips yang saya kongsikan semalam lah. So mungkin cikgu sendiri ada sedikit nak tambah ke macam mana? Okey, kalau Rizky Syamira ni kau tanya pada saya, kekuatan paling besar the big why. The big why ini big why ni ada dua sebenarnya. Moving forward, moving away. Selalunya orang cakap soal moving away. Kita lari daripada satu peristiwa, kita move. Aku tidak mau lagi gagal.
Sementara moving forward lah yang positif lah. Jadi pada Nurwani tadi, kekuatan paling kuat kamu tulis big why kamu tampal big why kamu. Bila kamu letih, kamu lelah, kamu tengok kenapa kamu mulakan. Okay. Kita ada matlamat dan pastikan matlamat kita ni ada kaitan dengan spiritual. Kita nak pengabadian Allah melihat kita nak sampai ke level yang ketujuh, kita akan share pada orang lain. Okey, ada soalan terakhir pada saya. Rahman. Okey, cikgu daripada Nur Syamsina Jamaluddin, bagaimana nak hebat dalaman? Soalan dia. Wow, hebat dalaman ini. Bukan ubat kuat yang cikgu Ini bukan ubat kuat. Hebat dalaman ini saya bagi tahu pada Samira, dia dua. Tahu dan faham. Tahu di sini, faham di sini. Kedua-dua ini harus berfungsi. Ramai orang yang tahu tapi tak faham. Percaya dan kepercayaan dua perkara beza. Percaya dan kepercayaan. Bila kita nak kuat soal dalaman ni, dia kuat soal hati. Dia bukan soal minda, soal hati. Sebab tu dia ada perkataan percaya, kepercayaan, tahu, faham. Ramai orang tahu tapi ramai orang tak faham. Itu beza dia. Kalau kita nak kuat ke soal hati. Kita terus kepada Allah. Kalau orang-orang yang dekat dengan hati, dekat dengan Allah, dia tak kisah soal kegagalan. Dia menganggap kegagalan ini adalah cara Allah mengajar. Dan dia juga tak terperangkap dengan kemenangan. Sebab kemenangan ini ujian Allah bagi. Saya ulang balik. Itu. Dia installation paling best sentiasa menganyakan. Kalau tanya saya, makanan minda lah. Reading, membaca, jumpa orang, jumpa mentor untuk menganyakan minda, menganyakan hati. Kedua-duanya berfungsi dekat. Okey Rahman, saya bagi soalan terakhir lah. Rahman tanya ke last sekali. Okey, soalan terakhir. Daripada Anissa Amila, cikgu biasanya berapa lama tempoh untuk observation atau cikgu fikir untuk ambil sesuatu keputusan? Oh, ini nanti I think about bad environment tadi cikgu. Kan observation, obstacle dengan option tu. So berapa lama kita nak observe dalam satu-satu environment tu baru kita change atau dia sebenarnya cerita dia panjang lah kan. Dia dalam hidup ni perkataan the right choice. The right choice. Okey, dia circle dia mudah aja. Ada 4 faktor dia. Macam ni 4 faktor. Rahman, pemikiran, keberanian. Ada 4 kotak. Ada orang yang berfikir sikit, berani sikit. Dia tak buat apa-apa. Ada orang fikir banyak, berani sikit. Dia fikir banyak sangat, tak berani tinggalkan circle tu. Ada orang yang fikir sikit, beraninya banyak, dia akan misal. Dia tak fikir terus. Ada orang yang fikirnya banyak, beraninya banyak, dapat jawapan yang betul. Dan untuk dapatkan keputusan, jangan buat keputusan berasaskan pandangan sendiri. Sebab hidup kita ni ada 3 P. Persekitaran, pengalaman, pendidikan. Untuk buat keputusan, jumpa orang yang 3 P tak sama. Kalau kamu jumpa orang yang sama, kamu akan dapat jawapan yang sama. Sebab tu bila mana kamu gagal, jangan jumpa orang yang circle sama. Dia akan jawab bahasa yang sama. Dia jumpa orang yang persekitaran tak sama, pengalaman tak sama, pendidikan tak sama. Kamu akan dapat jawapan yang tak sama. Faham tak Rahman? Bila kita nak cari solution, nak cari mentor, jangan cari, sebaiknya bukan orang dalam 3 P yang sama. Okey Rahman, saya rasa kita pun dah sampai lebih 5 minit. Tak apa, kita jumpa lagi kepada Seri Gamat. Terima kasih. InsyaAllah cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi pada kita pada malam ini berkaitan dengan isu mental block, what to do, dan saya pun makin clear lepas bersama-sama dengan cikgu berkali-kali dah dengan cikgu. Tapi for every session tu, ialah sebab yang cikgu kongsikan tu terlalu banyak, tapi every session tu saya akan ambil sikit demi sikit cikgu. Okey. Dan saya ni Seri Gamat ada buat ubat gastrik ya? Ada. Seri Gamat punya, kita ada satu, kita punya ini cikgu, kita punya killer produk kita ialah Jelly Gamat cikgu. Dan salah satu dia punya kebaikan dia yang memang orang kata paling banyak orang bagi testimoni lah berkaitan dengan gastrik cikgu. Dia dapat hilangkan gastrik lah. Ini Jelly Gamat cikgu. Nanti insyaAllah saya akan hantar kepada cikgu. Kamu tahu kan saya ada gastrik kan? Nanti saya hantar ke cikgu ni. Saya hantar ke cikgu. Wow. Okey dah. Cukup. Alright. Kita jumpa lagi. Okey, kita jumpa lagi.
InsyaAllah kita jumpa lagi cikgu. Thank you very much. Saya ucapkan cikgu thank you very much cikgu dan selamat hari raya cikgu. Ya, selamat hari raya. Ada duit raya ke? Ada duit raya ke? Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Okey, so itu dia sesi kita bersama-sama dengan Cikgu Jinggo dan saya harap anda semua dapat membawa pulang sesuatu perkara yang baru, satu input yang baru, satu pengalaman yang baru, satu experience yang baru, satu ilmu yang baru dan kongsikan kepada orang lain dan change. Okey, macam yang cikgu bagi tahu tadi, antara benda yang dia kata ialah orang yang ada orang yang terperangkap dalam mental block ni dia akan ada 3 perkara, iaitu apa dia? Dia ada GPS. Dia takutkan gagal, dia takutkan perubahan dan dia takut susah. So hari ni dah belajar satu perkara yang baru. So kita buang kita punya mental block kita dan kita jangan ada takut kepada GPS itu gagal, perubahan dan susah. Okey, dan banyak lagi perkongsian-perkongsian lain. Nak tahu kalau anda dah terlambat dengar, boleh tengok balik kita punya live kita daripada mula. Sebab apa? Sebab kita tak delete live ni. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya live, kita nak share sikit beberapa promosi-promosi yang ada sekarang ni bersama-sama dengan Sari Gamat HQ. Okey, silakan promosi yang pertama. Okey, so promosi yang pertama ialah Prosperity Set 3 unit PEP plus percuma 1 unit PEP, harga promosi RM1,170 untuk Semenanjung dan RM1,200 untuk Sabah dan Sarawak. So itu dia punya promosi yang pertama, iaitu 3 set PEP dapat 1 percuma PEP. Okey, itu yang pertama sekali, promo yang pertama. Yang kedua ialah set cegah gastrik, 2 unit Gamat Jelly yang saya tunjukkan tadi, this one. Okey, set cegah gastrik, this one. Okay, alright. This one. So okay, so set cegah gastrik 2 unit Gamat Jelly dapat 2 unit Fiber Pack Plus. Saya punya Fiber Pack Plus dekat dapur. 2 unit Fiber Pack Plus dapat percuma 1 unit Premix Coco. So harga dia ialah RM268 untuk Semenanjung dan RM308 untuk Sabah dan Sarawak. Okey, dan juga pada hari Jumaat ni, sebelum Jumaat tu. Inilah Fiber Pack Plus dan juga ini ialah Coco. So ini yang percuma tadi, percuma Coco. Alright, so yang seterusnya ialah pada hari Jumaat ni kita ada Selamba Sister. Ini Gamat Jelly yang dah buka. Alright, Selamba Sister, tajuk dia ialah Oh My God, yang mana kita akan bercerita dan berkongsi berkaitan dengan gastrik dan masalah-masalah dan simptom-simptom yang ada pada Jumaat ni 21 Mei 2021. Dekat mana? Dekat kita punya Sari Gamat HQ juga pada jam 11.30 pagi. 11.30 AM lah, 11.30 pagi. Alright, dan pada hari Selasa depan, macam yang saya beritahu tadi, setiap Selasa kita akan ada 30 minit extra dekat Facebook page Sari Gamat bersama-sama saya dan juga Wida Ruslan. Wida Ruslan. Kita akan berkongsi apa? Kita akan berkongsikan tips-tips bisnes. Okay, tips-tips bisnes. Alright, dan juga pada Rabu depan kita tak ada kita borak macam ni. Kita ada apa? Kita ada KYP. Kita ada KYP. Okay? Alright. So itu dia berkaitan dengan promosi-promosi yang ada. Jangan terlepas promosi-promosi yang ada ni sebab rugi kalau anda terlepas apa yang dah sedia ada. Dan boleh tengok balik kepada dalam posting-posting di Facebook page Sari Gamat HQ untuk anda ketahui lebih lanjut. Dan juga boleh hubungi kita punya rania-rania kita. Sila tinggalkan kontak nombor anda dekat ruangan komen supaya viewers-viewers kita boleh kontak anda untuk mendapatkan set-set ataupun promosi yang ada. Silakan tinggalkan nombor. Okey, so saya rasa itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terkurang mana-mana. Syamila Syawkat wa Fahim. Okey, sekiranya terkasar bahasa, terkurang mana-mana, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya, untuk slot yang seterusnya, untuk live yang seterusnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.